bina negara kita sejak berkurun dahulu banyak dipengaruhi unsur timur dan barat. Seni bina vernacular digantikan dengan kebaratan dan ia lahir sejak dari zaman penjajahan Portugis, Belanda dan juga Inggeris. Evolusi seni bina sama dapat dipaparkan dalam bangunan-bangunan yang bercirikan Cina, Melayu dan juga Eropah. Sejarah dihalusi, keindahan dikagumi, binaan dikaji. Bersama saya dalam Tiang Dimensi. Muzium Sungai Lembing terletak di atas bukit yang menghala ke Sungai Kenau. Dahulunya ia dikenali sebagai European Bungalow One atau singkatannya EB1. Ia merupakan bekas kediaman pengurus besar Lombong Sungai Lembing ini. Dan kini muzium ini menempatkan peninggalan artifak Lombong Biji Timah untuk mengimbau kembali kegemilangan Sungai Lembing. Bangunan yang terletak di atas bukit ini menjadi saksi kepada kehebatan perdagangan biji timah. Rupa bentuk binaan Muzium Sungai Lembing ini terus mengimbau saat-saat kegemilangan tersebut. Bersama dengan saya adalah penolong kurator Muzium Sungai Lembing ini iaitu Puan Siti Nur Junaimah. Puan, mungkin Puan boleh ceritakan sejarah bangunan ini? Okey, sebenarnya dahulunya bangunan ini pernah dijadikan sebagai rumah pengurus besar Lombong. Ia dinamakan sebagai EB1 ataupun European Bungalow One. Pada zaman kegemilangan perlombongan dahulu terdapat lebih kurang 40 banglo seperti ini iaitu daripada EB1 sehingga EB40. Tetapi sekarang hanya tinggal 2 je banglo, EB1 dengan EB2. Kalau masa Hana naik tadi Hana nampak bangunan tu iaitu rumah penolong pengurus besar Lombong. Bangunan ini telah dianggarkan berusia lebih daripada 100 tahun. Ia juga pernah dijadikan sebagai markas tentera Jepun pada tahun 1941 sehingga 1945. Strukturnya berbentuk vertical kolonial. Ia mempunyai kronologi pembinaan sejarah yang tersendiri. Vertical kolonial ni dia sebenarnya kalau tengok daripada seni reka dia adalah dia gabungan daripada Eropah dan juga tradisional. Sebenarnya ada kronologi pembinaan bangunan sendirilah. Sebenarnya bangunan ni bermula daripada bangunan yang berdindingkan kulit kayu dan juga beratap kanipah. Tapi ia berubah daripada masa ke semasa sampai bangunan yang Hana nampak ni lah. Sebenarnya pengubahsuaian bangunan ni bermula pada tahun 1911 iaitu di bawah pengurusan JT Marinier dan juga akhir sekali pengubahsuaian dia pada tahun 1966 semasa di bawah pengurusan HRM Holding. Puan, dari kediaman kini bertukar fungsi pula kepada muzium. Mungkin Puan boleh ceritakan apakah galeri-galeri yang ada dalam muzium ini? Okey, buat Tuan Hana lah, sebenarnya muzium ni mula dibuka pada pelawat pada tahun 2001 tetapi ia dirasmikan pada 23 April 2005. Muzium Sungai Lembing ni sebenarnya merupakan satu-satunya muzium mengenai perlombongan biji timah bawah tanah seumpama di Malaysia. Muzium Sungai Lembing juga sebenarnya ia mempamerkan mengenai sejarah perlombongan biji timah bawah tanah dan juga mempamerkan koleksi-koleksi yang pernah digunakan semasa zaman perlombongan. Okey, sebenarnya kat dalam muzium ni ada 2 aras iaitu aras atas dan aras bawah dan juga mulai lebih kurang 11 buah galeri. Macam yang kat bawah ni kita ada 4 galeri, kat atas kita ada lagi 7 galeri lah. Muzium ni juga kalau anda tengok artifak yang ada kat sini kan dia memang kebanyakan memang kita dapati daripada bekas-bekas pelombong, ada juga daripada belian dan juga daripada hadiah. Baiklah, saya kini bersama dengan Pak Tam yang merupakan penduduk tetap di Sungai Lembing ini dan juga merupakan bekas pekerja Lombong di kawasan ini. Pak Tam, mungkin Pak Tam boleh ceritakan peranan bangunan EB1 di atas itu ketika zaman kegemilangan perlombongan satu ketika dahulu. Zaman kegemilangan Sungai Lembing dulu di bawah Syarikat PCCL
Sebelum pada tu ada syarikat juga, tapi yang lebih popular lagi mana sekarang PTTL lah. Pahang Consolidated Company Limited. Dia pun head office dia dekat England. Jadi peranan PTTL amat besar lah kepada penduduk Sungai Lembing. Di masa itu kiriman dia, pekerja di Sungai Lembing ni ada lebih kurang 2,500 pekerja. Penduduk di sekitar Sungai Lembing ni tak kurang 17,000 orang. Kehebatan tu memang susah lah tempat-tempat yang nak lawan lah. Mana aktiviti dia, segi kebajikan company ni memang banyak. Labor queue di masa zaman PTTL amat penting. Sebab dalam 2,500 pekerja yang ada di PTTL, cuma labor queue ni 40 orang hanya. Kategorinya ataupun penduduk majoritinya semua dia pekerja Melayu. Tak ada bangsa. Dan juga di bawah tu ada satu kumpulan yang menjaga pam air. Pam air ni lebih kurang dia dalam dia di kat tu ada 1,400 kaki, 14 tingkat. Macam saya sebagai driver queue ni, setiap orang nak turun, dia kena pakai loceng. Tidaklah macam lift kan, lift pakai tekan button senang. Loceng ni salah satu isyarat dia 3 kali pukul loceng tu menandakan orang ada di dalam shaft tadi lah, macam kita panggil queue tadi lah, umpama macam lift lah. Saya di depan saya saya tak nampak orang. Depan saya satu muka jam 1 sampai 14. 1.14 ni setiap satu jarum jam tu 100 kaki. Mana 14 tingkat tu 14 jarum jam ada 1,400 kaki. Jadi dah mana di setiap 100 dia tebuk, mana selang-seli 1,400. Dan di 1,300 kaki dia ada macam kolam besar lah. Kolam besar tu untuk takungan air daripada sudut mana pun dia akan jatuh ke kolam tu. Dan di sudut air tu 24 jam tanpa henti. Zaman pengurusan company Inggeris satu ketika dahulu kan. Kemudian kita nampak ada penaklukan Jepun pula. Macam mana dia mengubah peranan bangunan tersebut? Apa yang tahu Jepun masuk kawasan tu, Jepun jadikan rumah tu sebagai markas dia lah. Sikit banyak rumah ni memang banyak misteri lah. Sampai setelah bukan Jepun keluar saja, sampai sebelum nak ada museum pun banyak-banyak. Pada tahun 1941 hingga 1945, bangunan ini menjadi markas tentera Jepun. Dengan kedudukan strategiknya yang terletak di atas bukit, sememangnya ia sangat sesuai sebagai markas ketenteraan. Dipercayai tentera Jepun pernah melakukan hukuman pancung di bangunan ini. Walau apa sekalipun yang dilaluinya, namun ia tidak mengganggu perancangan terhadap bangunan ini. Daripada sebuah bangunan beratapkan nipah, peringkat demi peringkat proses pindahan itu berkembang. Strukturnya kekal, menarik dan menjadi tumpuan ramai hingga ke hari ini. Pak Tam sendiri melihat perubahan bangunan tersebut dari zaman ke zaman kan. Kalau Pak Tam lihat, apa antara perubahan besar yang Pak Tam lihat pada bangunan tersebut ketika ini berbanding zaman dulu? Sebab Sungai Lembing ni bangunan dia banyakkan ikut kolonial lah. Untuk ala-ala Mak Saleh. Kan, Mak Saleh. Jadi masa tu dia berkuasa, kita tak boleh nak apa-apa. Segi bangunan semua maknanya kita mesti merujuk pada dia. Kelab dia ke, bangunan ke, rumah persendirian tak apalah. Sebab bangunan-bangunan kita nampak yang ada tepi kita ni, ada yang ni dia panggil asbestos, yang ni ada dinding. Asbestos ni rumah sebelah saya ni adalah rumah asal. Tidak ada perubahan. Dia punya siling, dia punya dinding, dia punya zinc tak pernah berubah sampai sekarang. Pak Tam, semasa fasa peralihan daripada rumah tu terbiar selepas company Inggeris meninggalkan Sungai Lembing, ada beberapa fasa rumah tu terbiar untuk beberapa tahun kan? Apa yang berlaku semasa ketika itu? Masa setelah macam company PCCL tu dah tutup lah. Memang 86 tu memang terbengkalai lah. Lepas tu memang banyak-banyak misteri. Dan mana dia tinggal lah. Banyak-banyak misteri dan binatang pun ada. Macam pernah rimau sampai ke situ. Tapi bukan rimau belang lah. Yang macam rimau kumbang. Memang ada. Sebelumnya ada 40 buah rumah European building. Apa terjadi? Sekarang tinggal 2 je. Mana pergi 38 yang lain? Kalau kita nak cerita, saya kata 2 jam tak habis. Memang sebelah company ada tinggal 40 biji buah rumah. Rumah dia orang tu memang besar-besar belaka lah.
Sebab rumah mak saya duduk, kan, buruk-buruknya 40-60 penyembuka dia. Macam-macam lah berlaku lah. Ada kucirian, ada apa macam. Ada beberapa pihak lah yang nak ambil alih. Angus gitu je. Kan. Dengar seminggu ke sana, masuk 2 bulan, tak ada perkembangan. Macam itulah. Jadi sampai akhirnya tinggal AB tu, AB1 museum tu, sebelah tu AB2. AB2 tu dulu masa zaman company dia buat macam rest house. Mana kalau kata pihak buat pada dia, pada England ke pada mana ke, mungkin ada pembincangan segi perniagaan situ untuk dia buat rehat. Dia duduk. Nombor 2 di rumah tu. Suatu ketika dahulu, Sungai Lembing merupakan kawasan penumpungan biji timah yang terdalam dan terbesar di dunia. Ia juga merupakan sebuah pekan yang sibuk dan menjadi tumpuan ramai. Dan ia ditadbir sepenuhnya oleh orang Inggeris. Bangunan kayu ini dibina pada 1888. Ia kemudian diguna semula pada 1929 menjadi resident British. Reka bentuk bangunan ini terus kukuh menjadi warisan sehingga kini. Peranannya berubah beberapa kali, namun seni binanya tetap kekal kukuh. Ia menjadi ikon kebanggaan warga Pekan Bandar Diraja. Selain menyimpan artifak, Muzium Sultan Abu Bakar juga menyimpan sejarah seni binanya tersendiri. Untuk bercerita dengan lebih lanjut mengenai latar belakang bangunan Muzium Sultan Abu Bakar ini, kita bersama dengan penolong kurator Muzium Negeri Pahang, Puan Nurhayati Adnan. Terima kasih, Puan. Mungkin Puan boleh ceritakan sebenarnya sejarah asal-usul bangunan ini. Okey, sebenarnya bangunan ini sebelum dijadikan istana merupakan sebenarnya bangunan JP Roger, Residen British di Pahang. Bagaimana muzium ini boleh wujud di Pahang sebenarnya pada tahun 1970 apabila berlaku banjir besar di Pahang, maka Tun Razak telah menggesa pihak kerajaan negeri untuk mewujudkan sebuah muzium supaya dapat dikumpul semua artifak-artifak dan juga segala sumber sejarah untuk dibukukan dan dokumentasikanlah di muzium. Puan, bagaimana pula dengan peranan bangunan ini semasa pemerintahan Inggeris, kemudian diambil alih sebagai istana, kemudian muzium? Masa Perang Dunia Kedua juga dijadikan sebagai markas tentera Jepun. Okey, setelah itu dijadikan sebagai kediaman bersemayam istana Kebah Duli Yang Maha Mulia Sultan Abu Bakar. Dan apabila istana siap di Kampung Padang Polo Pekan, istana yang baru, maka Kerajaan Negeri Pahang telah mewatakan jadikan sebagai muzium. Pada asalnya, ia hanyalah sebuah binaan kayu. Apabila ia dijadikan rumah kediaman Residen British pada 1929, struktur binaannya ditukar kepada batu. Terdapat satu sayap di sebelah kanan yang kemudiannya dijadikan Balai Rong Seri. Di sinilah segala adat istiadat dan majlis rasmi diadakan. Seterusnya pada 1976, bangunan ini dijadikan muzium. Pihak muzium mengambil keputusan untuk menambah binaan di sebelah kiri supaya reka bentuknya kelihatan seimbang. Apa yang menarik tentang bangunan ini saya rasa adalah struktur binaannya yang sehingga sekarang masih menjadi penyelidikan hampir ramai pelajar-pelajar arkitek di negara kita ini. Kalau kita lihat dari segi dia punya reka bentuk dalaman tu ada unsur-unsur Melayu juga. Perubahan fungsi muzium ini sendiri iaitu daripada kediaman Residen British, yang mana masa kediaman Residen British ia menempatkan pejabat-pejabat dan juga setelah itu menjadi markas tentera Jepun, berbeza daripada segi fungsi. Perubahan yang berlaku daripada segi reka bentuk dalaman yang lebih orang kata bersifat Melayu ni timbul setelah ianya menjadi istana, okey, di mana bersemayam Sultan Abu Bakar, dan fungsi tersebut disebatikan dengan peranan sebagai istana. Apa antara artifak yang menarik yang boleh kita dapati di muzium ini? Kalau datang ke muzium ni, kita ada beberapa galeri yang tertentu. Kita ada galeri Pantai Timur, kita ada galeri pameran sementara. Biasanya pameran sementara ni akan menempatkan satu pameran selama 3 hingga 4 bulan dan kita akan bertukarlah mengikut tema pameran tersebut. Kita
Kita juga ada galeri Kesultanan Pahang yang menempatkan semua koleksi-koleksi peribadi Kebahaduri Yang Maha Mulia Sultan Pahang, Kebahaduri Yang Maha Mulia Sultanah Pahang juga, dan juga Kebahaduri Yang Teramat Mulia Tengku Mahkota dan keluarga. Okey, tidak ketinggalan juga kita ada beberapa galeri yang kita sentiasa ubah suai setiap 2-3 tahun untuk supaya pengunjung yang datang akan dapat melihat perubahan-perubahan pada setiap galeri setiap 2-3 tahun sekali. Ia merupakan peninggalan sejak lama dahulu dan menjadi panduan serta kebanggaan dari generasi ke generasi. Masjid yang tertua di daerah ini telah dinaik taraf menjadi Museum Masjid Sultan Abdullah. Hiasan seni binanya sangat cantik. Struktur tiang dan susun atur ruang akan menarik perhatian setiap pengunjung yang datang. Dan untuk bercerita dengan lebih lanjut tentang Museum Masjid Sultan Abdullah ini, saya bersama dengan penolong Kurator Museum Negeri Pahang, Puan Nurhayati Adnan. Mungkin Puan boleh ceritakan sejarah museum ini. Okay. Museum Masjid Sultan Abdullah ini sebenarnya telah dibina semula pada tahun 1929. Okay. Dan pada 8 Januari 1932, masjid ini telah pun dirasmikan oleh Kebahaduri Yang Teramat Mulia Tengku Mahkota Pahang pada ketika itu, iaitu Tengku Abu Bakar. Okay. Dan seterusnya dijadikan sebagai satu masjid yang merupakan antara masjid yang paling awal, iaitu yang ketiga tertua di daerah Pekan, dan merupakan masjid yang menjadi tumpuanlah sekitar masyarakat sekitar Pekan. Okey, dan setelah itu masjid ini, muzium masjid ini sebelum ni telah diambil alih oleh pihak Majlis Agama Islam Pahang, pernah menjadi pusat dakwah di sekitar daerah Pekan untuk kegunaan komuniti, dan akhirnya setelah lama terbengkalai, pihak Muzium Negeri Pahang telah mendapat mandat untuk menerima masjid ini dan menjalankan proses ubah suai. Pihak Lembaga Muzium Negeri Pahang telah berusaha untuk membaik pulih dan juga mengadakan beberapa naik taraf untuk dijadikan sebagai galeri pameran, tapi pada masa yang sama masih mengekalkan fungsi masjid sebagai tempat ibadat. Dan selama 3 tahun kita berusaha untuk kerja-kerja baik pulih bersama dengan usaha untuk memenuhkan galeri pameran. Setelah semua proses ubah suai, menaik taraf dilaksanakan pada 21 Oktober 2016, kita telah pun alhamdulillah menyempurnakan majlis perasmian Muzium Masjid Sultan Abdullah ini oleh Kebahaduri Yang Teramat Mulia Tengku Mahkota Pahang. Seni bina Muzium Masjid Sultan Abdullah diinspirasikan dari seni bina Moorish. Ia jelas kelihatan dengan tiang-tiang berbentuk silinder dan kubah yang berbentuk bawang. Walaupun kerja-kerja naik taraf telah dilakukan, namun ia tidak mengganggu reka bentuk asalnya. Dari segi tenaga kepakaran kan, yang untuk bina seni bina Moorish dan juga tulisan-tulisan yang kita nampak begitu artistik dipaparkan di museum ini, siapakah tenaga pakar yang dipanggil? Adakah tempatan ataupun antarabangsa? Okey, kita telah mengenal pasti beberapa tokoh-tokoh tempatan sebenarnya yang membantu kita untuk orang kata menaik taraf dan juga melaksanakan beberapa kerja-kerja membaik pulih, terutamanya seperti mimbar dan juga artifak-artifak lain ni dilaksanakan oleh pihak-pihak tempatan. Puan, apakah antara artifak yang menarik yang dipamerkan di Museum Masjid Sultan Abdullah ini? Apa yang menarik di Muzium Masjid Sultan Abdullah ini, pertama adalah kita membagi masjid ini kepada 2 segmen. Okey, pertama adalah satu sebagai muzium dan satu sebagai masjid. Di mana kalau kita lihat di dalam muzium ini sendiri, kita ada satu ruang untuk beribadah yang digunakan oleh kaki tangan dan juga komuniti untuk melaksanakan solat macam biasa, dan digunakan juga untuk program-program keagamaan. Okey, dan satu sudut lagi adalah sudut galeri dan muzium, di mana kita tampilkan dalam bentuk yang lebih komersial dan contemporary beberapa artifak dan juga koleksi-koleksi yang memang merupakan koleksi yang dikompon oleh pihak Muzium Negeri Pahang sendiri. Pihak pentadbiran sendiri merasa sangat bersyukur kerana selain daripada itu kita juga mendapat sokongan yang sangat padu daripada orang perseorangan yang terlibat secara peribadi sebenarnya melaksanakan pameran ini. Kita ada beberapa orang perunding yang telah dilantik untuk membantu pihak muzium dalam melaksanakan, dan kita haraplah kita boleh memberi yang terbaik untuk orang ramai. Saya juga diberitahu antara artifak yang
tertua di sini diletakkan di sini dan ia berkenan lebih tua daripada batu bersurat Terengganu, betul? Okey, kita ada dua artifak yang merupakan signature di Pahang sebenarnya. Pertama adalah batu nisan pematang pasir dan juga satu lagi adalah timba tembaga. Yang mana pihak Muzium Negeri Pahang merasakan dua artifak ini adalah satu artifak yang boleh membantu dan insya-Allah kita akan cuba ketengahkan sebagai salah satu orang kata bukti yang menunjukkan bahawa Pahang sendiri menerima Islam itu lebih awal daripada Terengganu berdasarkan tarikh yang lebih awal daripada batu surat Terengganu. Reka bentuk Muzium Sultan Abdullah ini berkonsepkan muzium dalam taman seiring dengan konsep pembangunan Muzium Sultan Abu Bakar. Peristiwa sejarah dan perkembangan sesebuah negara adalah kronologi sejarah yang dapat dilihat melalui bangunan-bangunan lama yang masih kekal sehingga kini. Bangunan-bangunan ini amat berharga kerana ia memberi kesan nyata dari segi fizikal kepada sesebuah bandar dan juga kesan emosi kepada masyarakatnya. Akhir kata, dari tiang dimensi, seni bina adalah gabungan seni dan juga sains yang direka cipta bagi membina apa sahaja struktur yang menjadi lambang ketamadunan sesebuah bangsa.